Hello, selamat sejahtera murid-murid Cikgu Stella. Apa khabar? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat ya di rumah. Okey, cikgu juga berharap murid-murid masih lagi belajar di rumah. Okey, lama kita tak bersua muka. Okey, tapi cikgu harap itu sebab cikgu buat satu video yang cikgu yang sediakan, cikgu yang daripada cikgu sendiri. Kerana kita dah lama tak berjumpa. Jadi cikgu harap semua sihat di rumah. Dan kita dah belajar topik bentuk ya. Beberapa hari yang lepas cikgu dah mengajar beberapa topik bentuk. Macam mana dengan pembelajaran anda? Adakah semua faham? Adakah semua boleh ikut? Sesiapa yang tak siap di rumah, masih belum siap buku aktiviti, tak mengapa, ambil masa biar mengikut kemampuan murid ya. Tapi kalau yang kuis tu kalau boleh, sebab kuis saya tak banyak, dan dia lebih kepada pilihan jawapan yang mudah-mudah. So bolehlah cuba untuk jawab selepas menonton video cikgu. Baik. Pada hari ini, kita akan belajar lebih dalam lagi, iaitu topik kenali bentuk dua dimensi. Sebelum kita pergi ke dua dimensi, saya ingin murid-murid lihat balik topik tiga dimensi. Tiga dimensi kita dah belajar, iaitu bentuk yang mempunyai permukaan yang lebih daripada satu ya. Maksudnya kalau kita tengok kotak tu dia tak apa, saya ambil satu kotak. Contoh kotak ini. Saya ambil kotak ini ya. Jadi kotak ini maksudnya tiga dimensi tu sebab saya boleh lihat dari pandangan atas, pandangan tepi, ya, pandangan bawah, pandangan belakang. Nampak tak tu? Nampak tak tu pandangan depan? So itu bermaksud tiga dimensi. Jadi bentuk yang ada tiga dimensi ni biasanya dia ada banyak permukaan ya. Banyak permukaan. Jadi kita ada bentuk seperti ini. Kuboid. Kita ada bentuk cube. Kita ada bentuk silinder. Kita ada bentuk cone dan juga piramid. Setiap daripada tu cikgu dah tunjukkan. Ada ciri-ciri dia ya. Contohnya untuk bentuk seperti cuboid ini. Bentuk seperti cuboid, pertama sekali murid kena tahulah ciri-ciri tu apa maksud dia. Contoh permukaan rata. Apa permukaan rata? Permukaan tu dia punya muka lah. Macam awak ada muka. So, tapi muka kita tak rata kan? Sebab ada kawasan yang lengkung. Ini lengkung lah. Maksudnya kalau yang menurun tu lengkung lah kepala kita ni. Bahagian atas tu. So, muka kita bukan rata. Yang ni permukaan rata sebab tak ada lengkung kan? So ini permukaan rata. Bahagian tepi. Tepi rata. So tepi yang rata pun kita cakap sisi ya, sisi lurus. Maksudnya yang lurus. Kalau ada bentuk lain sisi dia melengkung. Jadi yang bukan lurus tu melengkung lah. So ini sisi. Bahagian tepi lah. Kemudian kita tahu bucu. Bucu tu apa? Bucu tu yang perjumpaan. Contoh yang dekat sini ya. Yang ni. Antara dua sisi berjumpa. Yang tajam tu kita panggil bucu. Kemudian kita juga belajar tentang dan juga kita nak tengok apa bentuk yang menjadikan bentuk asas. Bentuk asas tu bentuk yang dua dimensi sebenarnya ya. Contoh untuk mendapatkan cuboid ini, dekat sini kena ada bentuk segi empat
tepat. Okey. Jadi berapa segi empat tepat dia? Yang satu ni segi empat tepat. Ni pun segi empat tepat. So itu adalah permukaan bentuk asas. Ya. Okey, contoh melengkung. Okey, sekejap cikgu ambil satu objek yang berbentuk melengkung. Okey. Sekejap ya. Okey. Contohnya saya ada tisu ini. Okey, so melengkung tu maksudnya yang ni. Okey, tapi dekat atas ni dia rata. Okey, bawah ni pun rata. Cuma dekat sini dia ada permukaan melengkung. Ini contoh untuk silinder. Okay, kita dah belajar tu dalam topik yang sebelum ni. Jadi setiap bentuk tu dia ada ciri-ciri. Contohnya yang tadi, okay, kalau saya ambil kuboid tadi balik, okay, permukaan dia ada rata dia ada 1, 2, 3, 4, belakang 5, bawah 6. So dia ada 6 permukaan rata. Murid kena tahu ciri-ciri dia. Kemudian bucu. Okey, 1, 2, bawah ni 3, 4, tepi ni 5, 6, 7, 8. Ada 8 bucu. Sisi pula kita kira yang ni juga ya. 1, 2, 3, 4. Okey. Tepi ni 5, atas 6, bawah 7. Okey, kemudian saya pusing 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 sisi lurus. Okey, untuk silinder, okey, kita ada permukaan rata 1 dan 2 dan permukaan melengkung ada 1. Okey, dan tiada sisi lurus. Okey, itu untuk silinder. Dan objek-objek lain, bentuk-bentuk lain dia ada kriteria. Murid kena rujuk pada buku teks. Okey. Dan kita juga telah belajar tentang bentuk asas. Okey, mari kita lihat buku teks. Siapa yang ada buku teks dekat rumah? Okey, boleh rujuk buku teks anda. Okey, lihat muka surat 80. Okey, mari kita lihat muka surat 80. Okey, so dekat sini kita nak belajar bentuk asas. Okey, bentuk asas tu seperti yang saya kata tadi lah. Untuk mendapatkan bentuk 3 dimensi, kita mula dengan bentuk asas. Contohnya kubus, okey, cube ataupun kubus menggunakan bentuk asas segi 4 sama. Okey. Tengok tu. Tapi dia perlu 6 segi 4 sama. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dapatlah bila dicantumkan jadi kubus. Kuboid pula, bentuk kuboid yang ni, dia ada segi 4 tepat. Dia ada 4 dan 2, iaitu yang biru ni. Mestilah dekat belakang ni pun sama kan? Okey, sebab dia bertentangan dia bentuk yang sama. Jadi, bentuk segi 4 sama ada 2. Piramid, okey, bentuk segitiga ada 4. Segi 4 sama yang dia punya tapak ni ada 1. Silinder, 1 segi 4 tepat dan 2 bulatan ya. Dekat sini ni dia punya tapak. Kon pula 1 bulatan dan okey, yang ni kita tak panggil sebagai segitiga ya. Okey, ini kita kata segitiga bertapak lengkung ada 1 untuk kon. Okey. So bila lukis dia punya segitiga pun jangan rata, dia kena melengkung di bahagian bawah untuk kon. So itu bentuk 3 dimensi asas dia, So dan pada hari yang lepas juga cikgu dah tunjukkan video yang menunjukkan bentangan-bentangan bentuk 3 dimensi. Bentangan ni bila kita buka okey, bentuk tu, okey, objek 3 dimensi tu kita akan dapat. Contohnya kubus, kita ada bentangan dia macam ni. Ada 6 segi 4 sama. Okey. Yang ni pula bentangan untuk kuboid. Ada 1, 2, 3, 4. So, dia bergantung balik kepada bilangan bentuk asas tu. Okey, bentuk asas ni sangat penting. Murid-murid kena tahu. Kemudian, lukisan bentuk ni pun kena tahu bentangan dia. Okey. Baik. Pada hari ini kita nak lebih mudah lagi sebab kita nak kenal pasti bentuk 2 dimensi sahaja. Okey, 2 dimensi ni okey bentuk asas lah.
Iaitu contohnya dia hanya ada satu permukaan sahaja. Contohnya gambar. Okey, gambar ni, bingkai gambar ni ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Okey, dan semuanya sisi sama panjang. Jadi bentuk itu segi 4 sama. Permukaan buku ini bukan segi 4 sama. Okey, permukaan dia adalah segi 4 tepat. Okey, jadi ciri-ciri dia hanya ada 3. Okey, iaitu bilangan sisi lurus. Sisi lurus saya dah bagi tahu tu, tepi yang lurus. Tak ada lengkung. Okey, yang ni sisi melengkung. Maksudnya yang ada bentuk yang tak lurus lah. Contoh bulatan. Okey, bilangan bucu tu yang tajam tu. Pertemuan antara dua sisi lurus. Okey, jadi ini ciri-ciri dia. Murid kena tulis bilangan-bilangan setiap. Contohnya, bilangan sisi lurus untuk bentuk ini. Okey, apa? Berapa? Ada tak sisi lengkung dia? Tak ada, letak sifar. Bucu dia kiralah 1, 2, 3, 4. Okey, so ada 4 bucu. Okey. So bentuk dia lukisan macam ni. So nama dia ni apa? Tulislah dekat situ. Segi 4 sama. Okey, so murid saya nak cuba lengkapkan jawapan ni. Okey, tulis dalam buku latihan. Okey, sangat mudah untuk hari ini. Okey, cuba lukis dalam buku latihan. Buat jadual ini. Isikan mana yang tak ada. Sama je, salin je. Okey. Kemudian, nanti boleh jawab soalan kuis Cikgu Stella. Dan dengan itu, murid-murid juga boleh buat muka surat 143. Dalam buku aktiviti. Kenal pasti bentuk 2 dimensi. Dan juga kemudian dah boleh lukis bentuk 2 dimensi ya. Iaitu muka surat 144. Sangat mudah. Macam mana kita nak lukis bentuk 2 dimensi ni? Samalah. Contoh dan awak nak surih. Surih ni maksudnya ambil satu objek. Kemudian ikut dia punya permukaan rata. Contoh untuk bulatan, ambillah tabung ke gelas ke, boleh. Kemudian dia nak lukis 2 dimensi pada kertas petak. Kertas petak ni murid-murid punya buku latihan matematik kan ada petak. So boleh gunakan petak tu untuk dapatkan panjang yang sama. Contoh nak buat segi 4 sama. Panjang dia sama kan? Ambil pembaris, tak perlu nak ukur dia punya panjang setiap sisi, cuma kira petak. Kalau memanjang tu ada 10 petak, ke bawah pun kena 10 petak. Dan ikut semuanya sama panjang, maksud dia adalah bentuk segi 4 sama. So itu nak cerita surih. So senang sahaja latihan hari ini. Ataupun murid boleh buat juga dalam buku latihan sambung titik. Ada titik A, C dan B. Dari A dengan C garis, kemudian pergi B dan pergi balik semula A. A pergi D, kemudian C, B dan B ke A. A ke B, B ke C, C ke D dan A ke D. Itu adalah cara nak melukis bentuk 2 dimensi. Baik, saya rasa untuk hari ini sangat mudah, iaitu murid-murid kena kenal sahaja bentuk 2 dimensi, kemudian kena lukis. Bentuk 2 dimensi tak banyak, kita hanya ada bentuk segi 4 tepat sama, segi 4 tepat. Yang pertama segi 4 sama, segi 4 tepat, segi 3 dan juga bulatan. So sangat mudah, boleh lukis dalam buku latihan awak dan boleh selesaikan buku aktiviti. So itu sahaja untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi. Kiranya ada soalan atau ada nak dikongsikan masalah apa, jangan lupa untuk reach out ataupun beritahu Cikgu Stella di mana bila-bila sahaja. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Murid-murid kena sentiasa peka dan ikut SOP. Tolong ibu ayah di rumah dan jangan lupa sentiasa belajar. Jaga diri baik-baik. Teacher Stella here. Signing off. Bye. Jumpa lagi di lain waktu. Bye.